Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali perbahasan kitab pada kata musannif sunanu al-khutbah. Sunat-sunat khutbah hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ada 4 perkara yang disebut. Yang pertama, yusannu idza kanat as-salatu jama'atan an yakhutuba ba'daha khutbatain ka khutbatayil jumu'ati fil arkani was sunani la fi syuruti kal qiyami was satri wat taharati wal julusi bainahuma wa idza shalla munfaridan fala yakhutubu. Jadi disunatkan kalau sembahyang Idul Fitri, Idul Adha tu dikerjakan secara berjemaah, disunatkan apa? Disunatkan selepas daripada sembahyang tu diadakan khutbah. Jadi khutbah tu sunat je. Kalau tak buat pun sembahyang tadi sah dah. Berbeza Jumaat. Jumaat khutbah tu wajib. Nak sah sembahyang mesti khutbah dulu, dan khutbah tu mesti sah pula dah. Tu dia. Boleh. Jadi kat sini sunat sahajalah. Okey. Boleh nak khutbah ke khutbatayil Jumaah, seperti 2 khutbah hari Jumaat. Seperti dua khutbah hari Jumaat tu pada sudut apa? Maknanya persamaan antara khutbah raya dengan khutbah hari Jumaat. Persamaannya pada sudut rukun dan juga sunat-sunat. Rukun dan juga sunat-sunat. Adapun pada sudut syarat berlainan. Syarat-syarat ni yang disyaratkan pada khutbah Jumaat, sebahagiannya tidak disyaratkan di khutbah hari raya. Maknanya kalau tak buat pada khutbah hari raya apa, khutbah hari raya tu sah. Contohnya apa? Qiyam, berdiri. Khutbah Jumaat wajib. Kat sini sunat. Wasatri, tutup aurat. Sana wajib. Kat sini sunat. Manakala tak tutup aurat pun khutbah tu sah lah. Walaupun mungkinlah berdosa tu imam tu buka aurat depan orang. Wat taharah, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Di sana wajib, di sini sunat. Duduk antara keduanya, antara 2 khutbah tu. Di sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat wajib, di sini sunat. Wa idza shalla munfaridan fala yakhutubu. Kalau sembahyang seorang diri tak payahlah khutbah. Mu nak khutbah ke siapa? Tak. Sembahyang seorang diri tak perlu khutbah. Yang kedua, an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adhani fil jumu'ah. Duduk dulu. Untuk khatib tu sunat duduk sebelum daripada khutbah. Duduk tu duduk yang sekejap lah, yang ringkas, seperti mana qadarnya sekadar mana, sekadar duduk, sekadar azan pada hari Jumaat. Maknanya apa? Hari Jumaat kan tu imam naik atas mimbar tu, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk. Bila dia duduk tu, muazzin buat apa? Muazzin azan lah. Okey, jadi kat sini disunatkan untuk khatib bila naik atas mimbar duduk dulu. Sekadar mana? Sekadar laungan azan. Contohlah azan kita sebut seminit. Maka duduk sekadar seminit, lepas tu barulah berdiri. Kemudian apa? Kemudian barulah berkhutbah. Molek-molek ada tak? Yang duduk syarah kitab duduk kat dalam pejabat. Awak dengar kitab syarahan duduk kat rumah. Dalam satu sekolah. Khair insya-Allah. Bagi virus sikit baik. Yang ketiga, ayukabbira fi iftitahil ula 9 wilaan wa fi iftitahil thaniyah 7 wilaan. Perkara yang kedua yang disunatkan ialah dalam takbir yang pertama, dalam takbir pula dah. Dalam khutbah yang pertama, sunat kita mulakan dengan 7 kali, dengan 9 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali berturut-turut. Pada khutbah yang kedua pula, 7 kali berturut-turut. Gitu. Yang keempat, an yadhkura fihi ma yaliqu bil hal fayata'arrada li ahkami zakatil fitri fi 'aidihi wa li ahkamil udhiyati fi 'aidiha. Yang keempatnya, kita sebagai khatib sebut ataupun khutbah perkara yang berkait dengan apa? Perkara yang berkait dengan situasi semasa lah. Jadi pada Idul Adha kita cerita tentang apa? Tentang hukum hakam korban, tentang kisah Sayyidina Ismail dengan Sayyidina
Ibrahim dalam hari raya Idul Fitri, kita cerita tentang hukum hakam zakat fitrah. Hukum hakam menziarahi, hukum hakam membazir dan sebagainya. Sebab hari itu banyak membazir hari raya ni. Dah. Kama qala sahibu safati zubat wa khutbatani ba'daha ka jum'atih kabbara fi ulahuma tis'an wila was sab'a fi thaniyatin ay awwala. Kemudian kita masuk masailu fil 'aid, masalah-masalah yang dibawa oleh Al-Habib Hasan dalam kitab beliau yang berkait dengan hari raya lah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama ialah tusannu tahni'atu bil 'aid. Sunat kita mengucapkan tahniah dengan hari raya, disebabkan masuknya hari raya. Wa yadkhulu waqtuha fi 'aid al-fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi 'aid al-adha bi subhi yaumi arafah. Bila masuk hari, bilakah masuk waktu untuk kita ucap tahniah? Kita sebut kalau hari itu hari raya Idul Fitri, maka masuk waktu untuk kita ucap tahniah tu bermula daripada terbenamnya matahari. Contoh hari ini 30 Ramadan. Maghrib sekarang, azan maghrib tu, mana tu malam raya dah, start dah. Waktu untuk kita ucapkan tahniah. Dah, barakallahu fikum. Ucaplah benda-benda yang baik-baik. Ada alaina as-surur wal farah wa boleh ucap tahniah kepada sahabat-sahabat kita, kepada guru-guru kita, ibu ayah kita, kerana berjaya selesai Ramadan. Lepas tu kita pun berdoa supaya apa? Dalam tahniah tu berdoa supaya Allah Ta'ala terima. Allahumma rabbana taqabbal al-ibadat wa ta'at. Dan doa-doa yang lain lah. Wa fi 'idil adha bi subhi yaumi arafah. Pada Idul Adha masuk waktu untuk ucap tahniah ialah pada apa? Pada subuh hari Arafah. Pada waktu subuh hari Arafah. Hari Arafah hari ke-9 Zulhijjah. Subuh tu start dah untuk ucap tahniah. Yang kedua, law tabayyana qabla zawali yaumi 30 min Ramadan annahu yaumul 'aid bi syahadati ru'yatil hilali wa qad baqiya waqtun li jam'in nasi was salati fayuftirun wa yusalluna al-'ida adaan. Ini benda jarang berlaku lah, tapi kalau berlaku, apa bendanya? Masalahnya apa? Kalau terbukti sebelum gelincirnya matahari hari ke-30 Ramadan, hari itu merupakan hari raya. Ceritanya lagu mana? Contohlah hari ini hari ke-30 Ramadan. Jadi umat Islam bakal puasa? Tak. Sedang berpuasa tu, masuk pukul 9 pagi, kerajaan mengumumkan sebenarnya hari itu hari raya. Mana bukan 30 Ramadan, hari itu 1 Syawal dah. Macam mana kerajaan boleh umumkan tu? Bi syahadati ru'yatil hilal. Sebab ada orang yang adil buat penyaksian di depan qadi, nampaknya anak bulan Syawal. Bila nampak anak bulan Syawal, orang yang buat penyaksian tu pula orang yang adil, maka qadi pun terimalah. Dan qadi bagi tahu masyarakat umum. Okey. Jadi diberitahunya hari itu hari 1 Syawal pada pukul 9. Jadi pukul 9 ni nak ke Zuhur tu ada berapa jam lagi? 10, 11, 12, 1. Ada 4 jam lagi. Tak? Jadi 4 jam ni muat lah untuk apa? Kita panggil manusia, masyarakat kampung kita, iklan guna speaker besar tu ke WhatsApp dan sebagainya. Hari ni zaman canggih. Untuk datang ke masjid untuk kita bersolat hari raya. Maka hari itu mereka berbuka sebab memang hari raya, dan mereka sembahyang hari raya secara adat, secara tunai. Faham tu? Itu masalah yang pertama. Kalau berlaku. Faham? Yang ketiga disebut law tabayyana dhalika qabla zawal wa lam yas'i al-waqt aw ba'da zawali walakin udila ash-shuhudu qabla al-ghurubi fayuftiruna ma'a fawti salati al-'aini fayaqdunaha. Masalah seterusnya ialah kita duduk hari ke-30 ni. 30 apa? Ramadan. Tiba-tiba terbukti 30 Ramadan itu rupa-rupanya ialah 1 Syawal.
Terbukti dengan apa? Dengan penyaksian seorang yang adil lah di hadapan qadi, dan qadi terima penyaksian dia. Cumanya penyaksian dia buat tu mungkin lambat. Jadi penyaksian tu kita sebutlah dia buat pada pukul 11 ataupun pukul 12. Selepas tu pihak qadi kaji molek, tengok perhati molek orang yang buat penyaksian tu adil ataupun tidak. Dia punya prosedur lah, ijraat dia tu. Akhir sekali terima. Okey. Memang kerajaan akan umum. Hari tu bukan 30 Ramadan. Hari tu sebenarnya hari raya dah. Cuma baki waktu tu. Contohlah baki waktu tinggal setengah jam. Daripada pukul 12.30 sampai pukul 1. Pukul 1 Zuhur dah. Bila Zuhur ni habis dah waktu sembahyang raya tu. Tak. Jadi nak buat lagu mana? Maka kita sebut semua pakat buka sebab hari tu hari raya. Cumanya sembahyang raya, sembahyang esok secara qada. Sebab apa? Sebabnya baki setengah jam lagi nak keluar waktu. Setengah jam ni 30 minit ni. 30 minit ni. Kan dia persoalan pula. Viral pula aku sekali lagi. Walaupun tak pernah viral sebelum ni. Boleh tak? Jadi 30 minit tak sempat nak kumpul manusia, tak sempat nak khutbah, tak sempat. Boleh tak? Maka kita sembahyang raya esok. Tapi atas nama apa? Qada. Faham tak? Au ba'da zawali walakin udila syuhud qabla al-ghurub. Ataupun terbukti hari ke-30 Ramadan itu merupakan 1 Syawal. Terbukti dengan pembuktian itu ialah selepas daripada Zuhur. Selepas daripada Zuhur. Ni macam ada kesilapan something ni. Kalau tengok dalam kitab ni, dalam nuskhah ni dia sebut pembuktian hari macam mana nak sebut, hari yang ke-30 Syaban tu, 30 Syaban lagi, 30 Ramadan tu, terbuktinya itu ialah hari 1 Syawal, merupakan raya pertama, merupakan 1 Syawal selepas daripada Zuhur. Mana selepas Zuhur tu barulah terbukti. Bukan orang yang buat penyaksian tu datang lambat, apa-apa Zuhur dia baru mari. Maka qadi terima, qadi pun buat penyaksian ataupun iklan pada masyarakat umum hari tu hari raya selepas Zuhur lah. Bila selepas Zuhur dah habis dah waktu untuk sembahyang. Sembahyang raya tu. Dia ada muskilah pada katanya walakin udila syuhudu qabla al-ghurub. Au ba'da zawal ataupun au qabla zawal. Bukan ba'da. Allah alam ni kena tengok balik ni. Saya baru perasan nak. Boleh jadi yang tepat au qabla zawali walakin udila syuhud qabla al-ghurub. Ala kulli hal, masalah yang pertama tu macam kita sebut tadi, fayuftirun ma'a fawti salatil 'aini fayaqdunaha. Mereka berbuka kemudian salat Idul Fitri, sembahyang keesokan harinya lah, ataupun Idul Adha. Okey, yang ketiga, masalah yang keempat dalam kitab ni, lau tabayyana zalika ba'da al-ghurub fa yusalluna al-'ida min al-ghaddi adaan. Okey, kalau terbukti 30 Ramadan itu merupakan 1 Syawal, pembuktian itu pula didapati, dicapai selepas daripada terbenam matahari. Hari ini 30 Ramadan. Hari ini 30 Ramadan. Tak. Okay. Habis hari ini, mana dengan bila masuknya maghrib, habis hari ini ni 30 Syaban ni, 30 Ramadan ni. Okay, lepas daripada tu barulah dibuktikan rupa-rupanya
Pagi tadi kita puasa, siang tadi kita puasa pada 1 Syawal. Dia bukan 30 Ramadan lagi tak, dia tu 1 Syawal. Maka ketika itu fayusalluna al-'ida min al-ghaddi adaan. Maka manusia kena sembahyang hari raya pada hari esok, tapi atas nama ada tunai, bukan qada lagi. Kemudian takbirul 'idain. Yusannu takbiru bi raf'in sauti lirrajul. Disunatkan bertakbir dengan angkat suara. Tapi jangan sampai angkat suara sampai kita pun mengah, tak. Angkat suara sekira-kira kita tak mengah, kita tak letih. Sunat angkat suara bagi lelaki wasighatuhul ma'thurah, sirah raya yang warid daripada baginda Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Selesai. Aqsamut takbir, bahagian-bahagian takbir yang qasimu ila qismain, mursalin wa muqayyadin. Ada dua. Pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Apa takbir mursal? Al-mursalu wal mutlaqu an at-taqyid bis salawati fayukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Takbir mursal ialah takbir yang mutlak, yang terlepas daripada ikatan sembahyang. Maknanya bukan disunatkan hanya selepas sembahyang, tak. Malah disunatkan kita bertakbir pada setiap waktu. Tu. Dan takbir mursal ini ada pada hari raya Idul Fitri, ada juga pada hari raya Idul Adha. Bila masuk waktu dia? Waqtuhu min ghurubi syamsi lailatul 'aid ila al-ihram bis salah. Masuk waktu untuk takbir mursal ialah dengan terbenamnya matahari hari raya. Maksudnya apa? Hari ini 30 Ramadan. Maghrib sekarang terbenamlah matahari. Hari terakhir Ramadan kita dah masuk malam Syawal, malam 1 Syawal lah. Start daripada situ dah masuknya waktu untuk kita bertakbir. Tak. Jadi sebelum sembahyang maghrib lagi sunat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha takbir. Faham tu? Okey, lepas sembahyang maghrib sunat takbir. Sebelum sembahyang isyak sunat takbir. On the way balik daripada sembahyang maghrib ke rumah sunat takbir. Malam tu baru nak beli baju raya dekat apa tu nama KCM ke KCM mana-mana pasar raya lah, mana-mana kedai sunat takbir raya. Dalam kereta, luar kereta, atas motor, atas tilam, atas bantal. Boleh duduk saja. Sunat kita bertakbir. Start daripada maghrib tu sampai bila? Sampailah imam menyebut ra daripada Allahu Akbar. Jadi kalau kita sembahyang makmum berjemaah lah, bila imam Allahu Akbar sembahyang raya, bila imam sebut saja bar tu ra yang ada pada Allahu Akbar, maka dah habis dah waktu untuk kita sebagai makmum bertakbir dengan takbir mursal. Tapi kalau orang tu tak sembahyang berimam, dia sembahyang seorang diri atas alasan tertentu, maka kita sebut waktu untuk dia bertakbir dengan takbir mursal berterusan lah sehinggalah dia sembahyang raya. Contohlah dia sembahyang raya pukul 12 tengah hari, maka dia disunatkan untuk takbir mursal sampailah pukul 12, sampailah dia sembahyang tu. Tu faham tu? Kita sebagai makmum kalau sembahyang berjemaah, bila imam sebut Allahu Akbar, dah habis dah waktu untuk kita bertakbir dengan takbir mursal. Nak takbir tu boleh, bukan tak boleh, nak takbir saja. Tak. Cuma tuntutan tu taklah dikatakan sunat atas dasar takbir raya, sunat raya, tak. Takbir saya sajalah, bukanlah maknanya haram. Takbir selepas waktu tu tu kena faham molek tu. Ya Rabbi. Faham tu? Naam. Okey, jadi mungkin jadi persoalan lah, Ustaz, takbir mursal ni tidak terikat dengan solat. Yang kita buat hari ni, rata-ratanya lah orang buat hari ni, bila masuk maghrib malam raya tu dia tak takbir pun. Bila dia takbir lepas solat maghrib, lepas tu bila pula dia takbir lepas solat isyak. Jadi
nampaknya seolah-olah diikat dengan sembahyang. Mana lepas zuhur, lepas maghrib takbir, lepas isyak takbir, lepas subuh kan takbir pula. Boleh. Lepas sembahyang duha takbir pula. Sebelum sembahyang raya. Jadi kita jawab, takbir tu kekal takbir mursal. Namanya takbir mursal. Lepas tu dia letak selepas daripada sembahyang tu atas nama takbir mursal lah. Kita sebut dah tadi takbir mursal ialah takbir yang kita buat bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa sahaja tu buat kurungan bulat, bawah dia tu banyak. Bila-bila masa sahaja maknanya ketika menunggu isteri membeli barangan di kedai RM2. Yang kedua, ketika selepas solat maghrib. Yang ketiga, ketika melayan anak. Yang keempat, ketika on the way pergi ke pasar beli baju raya. Tu. Jadi kita takbir selepas daripada maghrib, selepas daripada isyak, termasuk di bawah takbir mursal juga. Sebab bila-bila masa dah tu. Bukan masa lepas maghrib, lepas isyak, masa dah tu. Boleh. Jadi tidak ada sebarang pertembungan boleh. Okey. Yang kedua, al-muqayyad. Takbir yang kedua kita panggil takbir al-muqayyad. Ai ba'da salawat. Takbir yang diikat, iaitu disunatkan kita buat selepas daripada sembahyang. Lepas tu buat waktu lain tak diharamkan, cuma tak dapat pahala sunat dah lah. Diharuskan begitu. Sawa'un akanat fardan am naflan, sama ada sembahyang tu sunat ataupun fardu. Adaan atau qadaan, ada ataupun qada, walau janazah, sekalipun sembahyang jenazah. Wa yakunu fil adha faqat. Sembahyang takbir muqayyad ni hanya ada pada Idul Adha. Jadi kita raya Idul Adha berapa hari? Sehari dah tak? Sehari ke berapa hari? 3 hari. Kita baca kat sini. Mana tadi? Sebelum tu kita beritahu dulu. Sunat takbir ni selepas daripada sembahyang. Sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat, rawatib ke, duha ke, hajat ke. Sama ada sembahyang tu qada ataupun selepas sembahyang adab. Malah selepas sembahyang jenazah pun disunatkan kita bertakbir. Boleh? Dan ada takbir ini, dituntut takbir al-muqayyad ini pada sembahyang duha sahaja. Okey, waktunya. Bila masuk? Ada dua lah. Pertama, kita sebut bagi orang yang tidak buat haji. Macam kita ni. Masa Idul Adha duduk di Malaysia. Di Malaysia tak boleh buat haji. Jangan pergi tawaf. Kaabah di jengka 10. Dulu ada Kaabah di jengka 10. Orang tawaf haji buat mari. Buat latihan lah. Sekarang tak ada dah lah. Jangan tawaf tu. Tak sah. Latihan boleh. Jadi waktu masuknya takbir muqayyad bagi orang yang tidak buat haji seperti kita, orang yang tak ihram haji ni, min subhi yaumi Arafah, daripada subuh hari Arafah. Hari Arafah hari ke-9. Jadi hari raya hari ke-10, tapi takbir muqayyad ni bermula sejak hari ke-9. Daripada subuh. Subuh tu bila start? Selepas buat solat subuh ke ataupun selepas daripada masuk subuh? Khilaf. Imam Ibn Hajar sebut apa? Selepas solat subuh. Allahu Akbar, orang azan subuh. Masuk ke belum waktu takbir muqayyad? Belum, kata Imam Ibn Hajar. Bila masuk waktu dia? Lepas solat subuh. Lepas solat subuh, masuk waktu untuk solat, untuk takbir al-muqayyad. Okey, faham tu? Imam Ramli sebut tak? Imam Ramli sebut masuk waktu untuk takbir muqayyad dengan masuknya waktu subuh. Dengan makna, bila masuk je waktu subuh, kemudian kita sembahyang dengan apa-apa jenis sembahyang. Contoh 2 rakaat sebelum subuh. Lepas kita sembahyang 2 rakaat selepas subuh tu, sunat dah kita takbir raya atas nama takbir muqayyad. Walaupun kita belum buat subuh. Gitu. Boleh? Boleh. Jadi daripada subuh hari Arafah ila asri ayyamit tasyriq, sehinggalah asar akhir ayyamut tasyriq. Akhir hari tasyriq bila? Ke-13 lah. 10 raya. Tak? 11, 12, 13. 11, 12, 13 tu kita panggil apa? Hari tasyriq. Hari tasyriq. Maka masuk waktu takbir sejak daripada subuh hari ke-9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari raya, 11, 12, 13 sampai ke hari ke-13. 5 hari lah takbirnya.
Berakhir waktu bila? Berakhir waktu asar. Asar tu maksudnya apa Ustaz? Dengan buat solat asar ke ataupun dengan habisnya waktu asar? Khilaf juga. Imam Ibn Hajar sebut dengan buat solat asar. Bila kamu buat saja solat asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat asar hari ke-13 Zulhijjah, habis dah waktu untuk takbir muqayyad. Maknanya lepas asar tu kalau kamu sembahyang, contohlah sunat rawatib yang dibuat selepas asar, sebab tadi tak sempat nak solat apa? Qabliyah. Maka selepas tu tak disunatkan takbir. Dah sebab apa? Kamu dah buat solat asar. Adapun Imam Ramli sebut habis waktu ialah dengan cara apa? Dengan cara apa dia? Habisnya waktu asar. Jadi kamu buat dah solat asar. Buat dah solat asar pukul 4.30. Waktu asar masih ada. Bila waktu asar masih ada, maka waktu untuk takbir muqayyad tu masih ada. Dengan makna kalau kamu sembahyang dengan apa-apa jenis sembahyang selepas asar, contoh kamu pergi masjid, kamu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka selepas daripada sembahyang tu kamu takbir pula. Faham tu? Kamu sembahyang qada. Contoh sembahyang tarawih tak sempat buat selepas asar boleh. Sebab qada ni apa? Solat yang jenis sebabnya mutaqaddim, sebab berlaku dulu, tinggal dulu baru kita sembahyang. Maka boleh kita buat pada waktu yang dimakruhkan ataupun pada waktu yang diharamkan syarak untuk kita solat. Selesai kat situ. Itu yang pertama bagi orang yang bukan buat haji. Okey, bagi kita pula. Bagi orang yang buat haji pula, buat agama. Wa ammal haju fayukabbiru min dhuhri yaumin nahri ila subhi akhir ayyam at-tashriq fa in tahallala kabbara hatta al-asri. Adapun orang yang buat haji yang duduk di Mekah ni lah, maka dia start bertakbir daripada bila? Zuhur hari raya. Yaumin nahri tu hari raya lah, hari sembelih hari raya lah. Jadi hari ni hari 10 Zulhijjah, hari raya kan. Lepas zuhur tu takbir, Allahu akbar, takbir raya. Sehingga bila? Sehingga subuh ayamin tasyrik. Sehingga subuh akhir ayamin tasyrik. Maknanya sehingga subuh hari ke-13 Zulhijjah. Jadi mereka yang buat haji start takbir pada hari ke-10, iaitu selepas waktu zuhur, sehinggalah subuh pada hari yang ke-13. Sebab apa? Dia takbir selepas daripada zuhur. Sebab zuhur tu ialah solat yang pertama yang dia buat selepas dia tahallul. Dan solat subuh pula dia anggap sebagai apa? Solat subuh bagi hari yang ketiga dianggap sebagai hari terakhir. Tuntutan bagi seseorang yang sedang buat haji itu bertakbir dengan takbir muqayyad adalah kerana solat subuh itu merupakan solat yang terakhir dia buat sebelum dia nafar ats-tsani. Dan inilah yang paling sempurna pada tahallul dan nafarnya al-muhrim. Okey, fa in tahallala kabbara hatta al-asri. Okey, kalau dia dah tahallul. Kalau dia dah tahallul ni jadi halal lah. Tadi jadi haram, muhrim. Sekarang ni jadi halal dah. Selepas subuh hari ke-13 Zulhijjah tu dia dah jadi halal. Sebagai contoh, maka apa? Sunat dia takbir juga sampailah asar, seperti orang yang tidak tahallul lah, seperti mana orang yang bukan haji tadi. Diteruskan sampai ke asar. Kemudian yang terakhir, wa takbirul mursalu li'idil fitri afdalu min at-takbiril mursali li'idil adha, wa amma at-takbirul muqayyadu li'idil adha fa huwa afdalu min kilayhima. Takbir yang kita bincang ni, takbir mursal ada pada Idul Adha, Idul Fitri. Takbir muqayyad ada hanya pada solat raya Idul Adha. Yang mana lebih afdal? Kita sebut yang paling afdal ialah takbir mursal. Kita sebut gini, takbir mursal bagi Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursal bagi Idul Adha. Jadi takbir mursal yang mana lebih afdal? Idul Fitri berbanding Idul Adha. Okay, takbir muqayyad kita sebut hanya ada pada apa? Sembahyang raya Idul Adha. Okey, takbir muqayyad tu lebih afdal daripada takbir mursal. Sama ada mursal tu mursal untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kalau ikut ranking gini. Yang pertama
takbir muqayyad bagi solat Idul Adha. Yang kedua, takbir mursal bagi Idul Fitri. Yang ketiga, takbir musar bagi Idul Adha. Kama qala sahibu Safati Zubat, وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لما تلا الصلوات بعد الصبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Cukup sekadar itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung solat sunat yang seterusnya, iaitu solat sunat kusufain, solat sunat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.